Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Lumat Al-Hakim bin Muhammad Nadri, mewakili kelab Kelah Panjang. Bersama saya ialah Saya Muhammad Ikram bin Ayub daripada kelas DLS 1A. Nama saya Aswaduddin bin Khairul daripada DPM 1A. Nama saya Muhammad Azami daripada kelas DIB 1A. Nama saya Muhammad Azhar bin Muhammad Zukri daripada kelas DPM 1A. Dan pada hari ini kami akan menunjukkan kamu macam mana untuk bermain galah panjang. So, apa itu galah panjang? Permainan galah panjang adalah permainan yang di mana perlu melintasi garisan-garisan berhalang. Tujuan permainan ini adalah untuk menguji kecekapan pemain berlari melepasi halangan. Permainan ini dimainkan oleh kanak-kanak tidak mengira jantina. Permainan ini bukan sahaja boleh dimainkan oleh budak kecil saja, malah orang dewasa juga boleh bermain. Masa yang diambil untuk menghabiskan permainan ini bergantung pada seberapa pantas bilangan pemain yang dapat menempuh atau melintasi halangan pihak lawan. Asal-usul galah panjang ini sukar diketahui dan siapakah yang mencipta permainan ini. Ini disebabkan permainan galah panjang ini telah bermula seawal tahun 1960-an dan terus berkembang ke serata tanah Melayu. Permainan ini bukan sahaja dimainkan di tanah Melayu, tetapi ianya juga dimainkan di negara-negara lain seperti Brunei, Singapura dan juga Thailand. Namun begitu, nama dan corak permainan telah berubah mengikut masyarakat setempat. Syarat permainan. Yang pertama ialah bilangan pemain. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Setiap pasukan mempunyai pemain tidak kurang dari 4 orang dan kebiasaannya terdiri daripada 10 pemain sahaja. Pemain terdiri pada regu iaitu setiap regu mestilah dalam lingkungan 5 hingga 10 orang pemain. Kemudian pemain akan diakhirkan sama rata di dalam setiap regu. Yang kedua ialah masa. Masa permainan bergantung kepada sebatas mana bilangan pemain dapat menempuh atau melintasi halangan ke pihak lawan. Seterusnya ialah lokasi bermain. Permainan ini dimainkan di atas gelanggang yang dilakar di atas tanah lapang dan rata. Gelanggang yang dibuat mengandungi 2 lajur dan beberapa baris bergantung kepada bilangan pemain. Berikut ialah lakaran, bentuk dan saiz kawasan permainan. Kawasan permainan yang sederhana diperlukan, sama ada di atas tanah, kawasan betar, bersimen ataupun di atas padang. Tiada pengukuran khas penetapan yang perlu dipatuhi, tetapi dianggarkan antara 6 hingga 8 meter lebar dan juga lintang, dan bagi pihak yang mengawal gelanggang antara 3 hingga 4 meter. Jumlah garisan lintang bagi pihak yang mengawal gelanggang pula tidak terhad. Ia mengikut jumlah bagi setiap pasukan. Dan berikut ialah cara bermain. Gelanggang galah panjang dilakar di atas tanah yang lapang, dan selepas pemilihan dilakukan, setiap pasukan akan lantik seorang ketua, dan ketua dari kedua-dua kumpulan akan mengundi siapa yang menjaga gelanggang dan juga siapa yang akan menempuh gelanggang. Selepas penentuan, yang menjaga gelanggang akan menjaga gelanggang dan berpijak di atas garisan yang dilukis. Ketua akan menjaga garisan tengah dan bebas pergi ke mana-mana, garisan depan atau belakang sahaja. Dan yang keempat, kumpulan menempuh gelanggang akan berkumpul di hadapan, dan seterusnya ketua akan menyapa tangan dengan pihak ketua lawan. Seterusnya, mereka akan berlari masuk ke gelanggang tanpa mengusik tangan pihak lawan. Yang kelima, penjaga akan menjaga kawasan pihak penempuh tidak melepasi garisan yang dijaga, dan penempuh akan menempuh sampai melepasi garisan paling akhir tanpa disentuh oleh penjaga gelanggang, dan kemudian mereka harus berpatah balik. Dan yang terakhir, kemenangan tercapai apabila orang yang melepasi garisan paling akhir melepasi garisan permulaan, dan permainan diteruskan sehingga ahli pasukannya berjaya melepasi garisan gelanggang tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara untuk memenangi permainan galah panjang ini. Yang pertama adalah bagi pasukan bertahan. Pasukan bertahan perlu menyentuh pemain pihak lawan di mana-mana bahagian anggota badan sewaktu bermain. Bagi pasukan penyerang pula perlu menempuh gelanggang pihak lawan sehingga sampai ke garisan akhir tanpa disentuh oleh pihak yang bertahan. Jika majoriti ahli pasukan pihak penyerang disentuh oleh pihak bertahan, secara automatiknya pihak bertahan akan memenangi permainan ini. Tetapi jika majoriti pasukan penyerang berjaya sampai ke garisan akhir, maka permainan ini akan dimenangi oleh pasukan penyerang. Seterusnya saya akan menerangkan larangan semasa bermain permainan galah panjang ini. Yang pertama adalah kaki pemain pasukan pihak bertahan tidak boleh memijak luar dari atas garisan tengah gelanggang. Yang kedua, setiap pemain pasukan pihak bertahan tidak boleh memegang pemain pihak penyerang yang berada di belakang mereka. Yang ketiga, pasukan penyerang tidak boleh menempuh ke gelanggang pihak bertahan secara beramai-ramai.
hanya seorang sahaja dari pihak penyerang yang dibenarkan untuk menempuh gelanggang pasukan bertahan dalam suatu masa. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kak.